Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Dan berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Perlu diketahui bahawa tempat tawakal dalam hati. Gerakan yang dilakukan dengan anggota lahir tidak akan meniadakan tawakal yang dilakukan dengan anggota hati. Lebih-lebih lagi, seorang hamba menyatakan bahawa ketentuan hidup semata-mata dari Allah Ta'ala. Bila ada sesuatu yang sulit, maka itu kerana ketentuan Allah. Bila sesuatu itu relevan, yakni mudah, maka itu kerana kemudahan yang Allah berikan. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunggang unta. Dia bertanya, ya Rasulullah, apakah unta ini saya tinggalkan dan saya bertawakal? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ikatlah dan bertawakallah. Menurut Ibrahim Al-Khawas, barang siapa yang tawakalnya benar terhadap dirinya sendiri, maka tawakalnya juga benar terhadap orang lain. Bishr Al-Hafi mengatakan, seseorang bila mengatakan saya bertawakal kepada Allah, sedangkan dia berbohong kepadanya, seandainya benar dia bertawakal pada Allah, maka pasti dia rela dan redha terhadap apa yang dia kehendaki oleh Allah. Yahya bin Mu'az pernah ditanya, bila seorang lelaki dianggap bertawakal? Maka jawabnya, bila dia redha dan rela kepada Allah sebagai penggantinya. Ibrahim Al-Khawas mengatakan, suatu hari saya berjalan di daerah padang pasir. Tiba-tiba ada suara memanggilku, saya menoleh ke belakang. Ternyata ada orang Arab dusun sedang berjalan seraya mengatakan, wahai Ibrahim, tawakal itu ada di hadapan kami. Oleh kerana itu tinggallah bersama kami sehingga tawakalmu menjadi benar. Apakah engkau tidak tahu bahawa engkau sangat berharap ingin memasuki kota yang terdapat berbagai makanan dan menghantarmu, yakni membawamu pada pemukiman sebab kepada menetap. Potonglah harapan untuk tinggal di kota itu dan bertawakallah. Ibnu Atha pernah ditanya tentang hakikat tawakal. Dia menjawab, keraguan tidak akan muncul dalam dirimu yang menyebabkan engkau sangat susah. Oleh kerana itu, engkau selalu memperoleh hakikat ketenangan menuju pada kebenaran yang engkau tempuh. Menurut Abu Nas As-Siraj At-Tusi, bahawa syarat tawakal sebagaimana yang disebut oleh Abu Turab An-Nakhshabi adalah melepaskan anggota tubuh dalam perhambaan, menggantungkan hati dengan ketuhanan, dan bersikap merasa cukup. Bila dia diberikan sesuatu, maka dia bersyukur. Bila tidak, maka dia bersabar. Menurut Zunnun Al-Misri, yang dimaksudkan tawakal adalah meninggalkan hal-hal yang diatur oleh nafsu dan melepaskan diri dari daya upaya dan kekuatan. Seorang hamba akan selalu memperkuat ketawakalannya bila mengerti bahawa Allah Ta'ala selalu mengetahuinya dan melihat segala sesuatu. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita membicarakan makna tawakal, yakni menyerahkan segala urusan kehidupan kita dunia dan akhirat kepada Allah Ta'ala.
dengan mematuhi segala perintahnya dan mematuhi segala saranan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tawakal, ia tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Kerana usaha dan ikhtiar itu adalah perintah Allah. Kerana itu kata para ulama, man ta'ana fil harakah faqad ta'ana fis sunnah. Siapa yang menolak untuk berusaha, dia telah melawan sunnah Nabi. Sesiapa yang menolak untuk berusaha, dia melawan sunnah Nabi. Dan sesiapa yang menolak untuk bertawakal, maka dia telah menolak iman dan tauhid yang sebenar. Artinya antara tawakal dan ikhtiar ataupun berusaha ialah antara keadaan Rasulullah dan sunnah Nabi SAW. Iman Rasulullah dan sunnah Nabi SAW. Arti tawakal ini adalah keimanan pada Allah. Manakala mengambil ikhtiar dan asbab itu ialah sunnah Nabi SAW. Kerana itu para ulama menyatakan, as-sa'yu fil asbab bil jawarih ta'atun lahu wa tawakkul bil qalbi alaihi imanun bihi. Melakukan usaha merupakan ketaatan pada Allah. Dan bertawakal pada Allah merupakan kepercayaan kepada Allah. Iman. Kan itu kata ulama. Bila kita menyebut makna tawakal, bukanlah kita pun angkat tangan surrender. Tak buat apa-apa. Kita tetap buat walau sekecil-kecil usaha yang kita mampu. Ini Maryam AS. Dalam keadaan beliau lapar, baru melahirkan anak, itu Nabi Isa AS. Lapar, dahaga, penat, lemah, semua ada. Maka Maryam AS mengadu pada Allah. Dalam keadaan dirinya begitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Maryam bagi menggoncangkan pohon kurma. Goncang pohon kurma supaya dia dapat makan buah kurma untuk mengembalikan tenaga, kekuatan. Walau Maryam ni baru melahirkan anak. Apa yang ada? Kekuatan apa yang ada bagi yang baru melahirkan anak? Tanya isteri-isteri kita, tanya ibu-ibu kita. Dan bagi kaum wanita sendiri mengetahui, bila baru bersalin, mana ada kekuatan? Lemah. Terterang keluar anak, lemah. Namun Allah tetap memerintahkan Maryam supaya buat sedikit usaha. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Wahai Maryam, goncangkanlah batang kurma tu. Allah suruh huzzi, goncang, goyang. Kata nak, kalau kita kat pokok kurma, kita nak goyang macam mana pokok kurma? Kita yang gagah ni pun, yang kuat. Pergi kat batang kurma, pergi goyang. Yang goyangnya kita, bukan pokok kurma. Kerana pokok kurma tu besar. Tapi Allah nak perintah Maryam buat juga usaha. Ini kan pula wanita yang baru bersalin. Maka dia pun buat. Maka berguguran pohon ataupun berguguran buah rutab. Yang jatuh tu bukan kurma kering. Tapi yang jatuh ialah buah rutab. Tentang rutab ni maksudnya kurma separuh masak. Kurma separuh masak ni, kalau kita goyang dia tak jatuh. Dia kena petik. Dia umpama macam durian yang tak berapa masak tu. Kalau kita goyang pokok durian tak jatuh. Dia masak betul baru jatuh. Tapi Allah nak tunjuk bagaimana kesan tawakal dan kesan mematuhi perintah Allah. Allah datangkan jawapan yang ajaib. Maka digoyang cuma sikit. Yang jatuhnya buah rutab. Lalu Maryam memakannya dan mengembalikan tenaga dan kekuatan. Macam kita lah. Allah suruh kita berusaha tanam pokok. Tentang kita buat usaha kecil je tanam pokok. Gali lubang sikit, letak benih. Yang ajaibnya dia tumbuh dengan besar. Jadi pohon kurma, jadi pohon. Mungkin pohon balak, mungkin pohon durian, mungkin pohon manggis. Walau kita buat kecil, letak siram air. Itu je usaha kita. Maka di sini kita lihat bagaimana Allah perintahkan kita berusaha. Jangan berhenti berusaha. Walaupun sekecil-kecilnya. Sebab itu kalau kita lihat di dalam sunnatullah, yakni peraturan Allah. Allah jadikan setiap benda peraturan.
Pertama, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada seluruh hamba-Nya, rezeki Allah tentukan. Itu i'tiqad. Rezeki di tangan Allah. Rezeki Allah yang tentukan. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk yang bergerak atas muka bumi ini melainkan rezeki itu dalam kawalan Allah. Allah yang kawal. Siapa pun, orang mana pun dia, rezeki itu Allah Ta'ala kawal. Baik, itu satu. Yang kedua, Allah suruh kita cari rezeki itu. Bila Allah berfirman dalam banyak ayat, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Berjalanlah di segenap penjuru bumi Allah dan carilah rezekinya. Allah Ta'ala berfirman, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillahi katsira. Fa iza qudiyatis salah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Bila selesai sahaja solat Jumaat, bergeraklah mencari rezeki Allah. Gerak cari rezeki Allah. Allah suruh. Dan sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain. Wa khuzu hizrakum. Sentiasalah mengambil langkah berjaga-jaga. Ambil langkah berjaga-jaga. Dalam bab ekonomi, kita ambil langkah berjaga-jaga. Dalam bab keselamatan, kita ambil langkah berjaga-jaga. Dalam bab kesihatan, kita mengambil langkah berjaga-jaga. Dalam bab perancangan kehidupan, kita mengambil langkah berjaga-jaga. Ini Allah perintah. Khuzu hizrakum. Dan Allah menyebut. Bila Allah menyatakan, fa'iddu lahu min quwwah wa min ribatil khail turbihi nabihi aduwallahi wa aduwakum. Wa'iddu lahum min quwwah. Siapkan segala kelengkapan kekuatan yang kamu ada. Daripada kuda-kuda yang pantas berlari. Untuk kamu jadikannya sebagai sebab menakutkan musuh Allah dan musuh kamu. Artinya dalam puluhan ayat Quran, Allah suruh kita buat sesuatu. Kerana itu tidak akan sempurna tawakal seseorang tanpa dia melakukan apa-apa usaha. Tahu-tahu usaha ni, bila kita sebut usaha, dia berbeza-beza ikut kemampuan. Kita tak boleh letak usaha pada satu tangga. Awak kena usaha macam saya. Tak ada orang boleh buat semua benda yang sama. Awak kena usaha macam saya untuk dapat macam saya. Bukan begitu. Yang penting dia berusaha. Dulu kita belajar, kita baca buku. Banyaklah untuk berjaya. Usaha kita. Kadang-kadang kita tahu kejayaan dari Allah. Anak kita pula. Dia tak mungkin mampu usaha macam kita. Kita mungkin minat baca buku, anak kita taklah minat sangat. Kita mungkin baca buku ni macam kita makan nasi biryani sedap. Nasi minyak. Anak kita baca buku macam makan ubat. Ubat pahit. Sekali suruh, sekali makan. Itu pun dia mungkin makan atau dia mungkin baca 2 kali sehari macam makan ubat je. Kita ni macam makan kuaci. Sebagai satu contoh. Tak mungkin tuan-tuan nak suruh anak tuan-tuan buat macam tuan-tuan. Tapi alal aqal, at least dia buat sesuatu. Kita bina empayar perniagaan. Kita ceritalah zaman kita susah. Orang beraya, kita tak beraya. Kita cerita ni zaman susah ni. Orang rehat, kita tak rehat. Orang tidur, kita tak tidur. Lalu kita bina empayar kita. Waktu kita nak suruh anak kita pula. Untuk berjaya membina empayar dia pula. Kita pun suruh anak kita buat sama. Mu raya pun jangan. Kena kerja macam ayah dulu. Tak beraya. Tak mungkin sama. Kerana anak kita dia kekuatan dia lain. Sebab tu kalau kita cerita zaman kita muda dulu. Kita struggle untuk dapat sesuatu. Zaman kita. Nak minta duit 10%, kena buang sampah, kena itu. Baru dapat 10%. Anak kita hari ni, barangkali dia minta tu dapat RM50. Kita tak mungkin sama keadaan kita dengan anak kita. Ayah dulu susah pergi sekolah jalan kaki. 4 km. Ayah. Jadi kamu pun hari ni pergi sekolah jalan kaki. Tak payah naik bas. Kalau kita tengah raya duit ada. Ia menjadikan budak ni tak akan lemah. Sebab kita mula suruh dia usaha macam kita. Tak boleh. Setiap orang usahanya berbeza. Dengan kemampuan, dengan zaman, beza. Zaman kita berbeza. Zaman kita semua orang jalan kaki, maka okey lah.
Zaman hari ni semua orang naik van sekolah misalnya. Mungkin naik motor misalnya. Cara kita ajar dia, tawakal benda sama, tetapi ikhtiar itu berbeza. Tawakal sama, ikhtiar berbeza. Oleh sebab itu kita tuan-tuan jangan merasa lemah. Bila anak kita tak berusaha macam kita, dalam mencapai kejayaan macam kita capai. Pertama kerana kita yakin bahawa yang beri ni semua Allah. Dan juga kita yakin yang penting dia usaha. Dia buat sesuatu. Kok mana pun dia usahalah. Untuk dia kerja walaupun kita nampak. Saya nampak Ustaz tak macam saya lah dia buat ni. Maka saya rasa dia tak akan berjaya macam saya. Itu rosak kita bercakap macam tu. Kita lupa hakikat tawakal. Bukan usaha kita yang akan jadikan benda tu jadi macam tu. Tapi ini benda yang Allah kehendaki. Sebab tu kita tak akan merasa resah dengan usaha yang berbeza. Usaha yang berbeza. Yang penting tuan-tuan dia berusaha kerana ikut sunnah Nabi yang suruh berusaha. Kita kalau sakit, cara berubat kita lain. Sakit kita pun pantang makan. Kita pun jaga disiplin makan ubat. Jumpa doktor, ikut waktu, punctual. Bila kita nak suruh anak kita pun sama bila sakit. Kita nak suruh buat sama. Punctual, jumpa doktor, makan ubat. Tak mungkin sama. Kita mungkin dapat tahu nafsu kita. Tak makan benda-benda yang kita rasa membahayakan kesihatan. Tapi anak kita mana boleh. Macam mana pun nak makan. Dia nak makan. Cara pantang dia mungkin lain. Cara pantang kita terus tak makan. Cara pantang dia kena makan juga sikit. Maka jangan merasa resah dengan berbeza usaha. Selagi mana benar hakikat tawakal pada Allah. Tuan-tuan jangan resah bila melihat anak-anak berbeza usaha macam kita. Lain cara dia. Mungkin zaman kita sekarang, dalam kita nak dapat sesuatu, kalau kita bandingkan zaman hari ni, orang dapat rezeki mungkin, dia tengok telefon, tu rezeki dia hari ni tengok telefon. Niaga nak TikTok. Kita dulu lain, ni rumah ke rumah, cari pelanggan. Ada satu kedai runcit. Dia nak berjaya dalam perniagaan runcit. Dia pergi ke rumah. Bagi borang. Kalau ada nak order apa, dia boleh buat delivery. Pergi rumah. Itu mungkin valid cara dulu. Hari ni orang tak ke rumah. Tak ada orang suka ketuk rumah. Hari ni kita pergi dalam telefon. Sebab telefon dia 24 jam. 24 jam. One kita live, dia pun masuk. Rumah terlalu privacy hari ni. Terlalu privacy. Hatta hari ni kita pergi rumah pun tak payah ketuk rumah orang. Yang ketuk, yang tekan loceng. Telefon je dia. Buka pintu macam tu. Yang kita telefon tu bini kita. Maksudnya itu bagaimana caranya berbeza. Kadang-kadang kita nak panggil isteri kita. Tak ada tayar jerit-jerit dah. Mesej je. Suruh turun. Dia tingkat atas tak bawah. Turun abang dekat bawah. Macam tu je. Komunikasi berbeza. Jadi tuan-tuan jangan bimbang bila usaha anak-anak kita tak sama macam kita. Sebab natijahnya tetap sama kalau tawakalnya benar. Jadi bila kita sebut dalam apa yang disebut oleh Imam Qushairi, usaha tidak menafikan makna tawakal. Bahkan usaha ini ialah sunnah Nabi. Siapa yang menolak untuk berusaha, dia menolak sunnah Nabi. Kita kalau sakit, berubat. Itu sunnah Nabi. Hatta Nabi SAW bila baginda sakit, Nabi berubat. Dan macam mana bentuk berubat itu nombor 2. Yang penting perubatan tadi dibenarkan dalam Islam. Ada yang berubat cara jampinya. Itu berubat. Kalau seorang tu dia berubat, dia pakai air jampi, doa. Kita pun marah. Kenapa tak pergi hospital? Tak, ikut suka dia nak berubat cara tu. Mungkin yang jampi pula marah. Kenapa pergi hospital? Jampi je air. Pun tak boleh. Setiap orang, dia ada kekuatan sendiri untuk dia merawat diri dia. Kita tak boleh letak satu garis panduan sama. Awak sakit pergi hospital. Maka itu namanya berubat. Habis kalau tak pergi hospital, tak nama berubat. Sejak bila pula kita diajar bahawa berubat cuma berlaku di hospital? Kalau dia dengan kekuatan dia yang Allah beri kepada dia untuk berubat cara ni. Saya ni ustaz, kalau sakit, cara berubat saya tidur. Cara berubat saya. Ambil selimut, tidur. InsyaAllah bangun tidur saya sihat. Saya kuat. Ada orang pula saya kalau sakit ustaz, caranya ialah saya kena makan banyak-banyak.
Bila makan, saya pun jadi sihat. Ada orang kata saya kalau sakit, saya kena pergi jalan. Saya boleh jalan. Ada salah seorang daripada jurulatih saya. Dia ni komando. Dia kata, saya kalau sakit, saya letak setimut kat badan, saya akan round 5-6 km. Sampai berpeluh, saya pun akan baik. Jadi bila kita sebut tentang rawatan, kita tak boleh nak paksa orang rawat cara sama macam kita. Tetapi dia ikhtiar untuk berubat. Cukup. Dari sudut saya katakan berubat. Setiap orang dia ada kecenderungan. Dipanggil qabiliyah. Kecenderungan. Ada orang tak nak pergi hospital. Tak nak dia pergi hospital, kena menunggu 3-4 jam. Lepas tu pergi hospital pula sebab yalah, kadang kena marah. Nurse marah, doktor marah, semua marah. Jaga pun marah. Dia pun yang pergi hospital, nak kena marah ke apa? Daripada gak marah dia, nurse pun marah dia, doktor pun marah. Dia pun trauma, tak nak pergi hospital. Dia ada maruah, takkan asyik kena marah je. Gak marah dia sebab parking, salah. Nurse pula marah dia sebab dia tak ikut protokol. Doktor marah pula sebab dia punya appointment dia dah silap hari bulan, marah. Jadi pertama sakit dia. Ni mulai hari tu saya tak akan pergi hospital. Sakit saya nak jumpa fulang je, saya nak makan ni, tengok Google internet je. Tengok sakit apa ni? Demam, ubat dia nasi lemak. Makan nasi lemak. Dia percaya tu je. Tuan-tuan, kita tak boleh nak bawa seorang pada satu usaha. Tak boleh. Tapi boleh bawa orang pada satu akidah. Tawakal pada Allah. Yang sembuh tu kan Allah. Tak boleh haji berubat macam mana pun. Tu hal haji lah. Tapi yakin yang sembuhkan itu Allah. Cuma pastikan cara kita buat usaha tu betul. Menepati syarat. Saya tak ada duit. Saya yakin Allah yang akan bagi rezeki pada saya. Tapi usaha saya mungkin berbeza. Ada orang tak ada duit, dia jual ikan. Ada jual sayur. Ada usaha dia, bila dia tak ada duit, mungkin dia apply minta kerja. Yang penting cara kita cari duit tu tak salah. Jangan, saya tak ada duit, caranya ialah mencuri. Ini kan ikhtiar juga. Itu dia larang. Allah melarangnya. Maka Allah menjatuhkan hukumannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, potong tangan mereka. Sebagai balasan perbuatan jahat mereka. Dan sebagai pencegahan daripada Tuhan mereka. Jadi saya tak nak mencuri kerana Allah larang. Kalau mencuri itu dibenarkan, saya curi. Tapi Allah tak benar curi. Cari rezeki, ada peraturan. Tipu orang. Bukan cara tipu orang. Bukan saya nak duit, saya tipu orang. Saya tipu mak saya mati, ayah saya mati, supaya dapat simpati. Bukan cara tu. Kalau sekiranya saya tak tahu jalan untuk mencarinya dengan bekerja, saya minta. Minta lah. Saya minta RM10. Saya tak ada duit nak makan nasi. Saya tak kerti nak kerja. Kalau orang yang saya minta tadi tak berikan saya apa pun komitmen, dia just ambil RM10. Pergi makan. Kalau orang ni kata boleh, awak nak RM10. Awak lap kereta saya dulu, saya bagi RM10. Kedua-duanya saya akan buat. Dengan jalan tersebut. Oleh kerana itu bila kita sebut tentang usaha dan ketentuan Allah. Tetapi ikhtiar itu sunnah Nabi. Hatta Rasulullah waktu terima nak berjodoh, maka ada ini Nafisah datang jumpa Nabi SAW. Rekomenkan Khadijah. Maka Rasulullah mengadu atau cerita pada Abu Talib. Memintanya meminang. Berarti di situ ada ikhtiar. Tetapi meyakini ketentuan Allah. Di situ kita lihat antara hubung kait tawakal dengan ikhtiar, hubung kait iman dengan sunnah Nabi. Jadi jangan seorang bila mana dia kata tawakal, dia pun tak nak buat apa-apa. Cuma satu je yang benda yang kita faham, kita tak boleh paksa dia buat macam kita. Yang penting dia buat sesuatu. Saya sebut tadi kalau dia sakit, dia tak nak pergi hospital, saya tak boleh marah dia. Saya tak boleh kata berobat itu cuma di hospital. Ini salah. Saya kata jalan-jalan untuk mendapat kesembuhan tu macam-macam cara. Macam-macam cara. Sebab kalau mak ayah saya dia wasiat, aku sakit kat mana pun jangan buat hospital.
Apakah saya perlu mematuhinya? Ya. Kena patuhi dia. Tetapi bukan bermaksud kita menafikan hak merawat dia. Rawat cara lain. Dia tak nak pergi hospital. Tapi dia tak marah kalau doktor datang rumah dia. Dia mungkin saya katakan dia trauma hospital tu. Kena naik tangga lah. Dia mungkin pernah terperangkap dalam lift. Tunggu takut. Mungkin. Atau mungkin dia pernah jumpa hantu kat hospital. Takut juga. Jadi kita pun bawa hospital. Doktor datang rumah kita. Itu cara yang saya katakan masing-masing. Jadi jangan seorang pun memandang orang dengan pandangan yang rendah. Hanya kerana orang tu tak ikhtiar macam dia. Sebab kita tak dibenarkan memandang orang dengan pandangan yang salah. Hina. Hanya kerana dia tak nak buat macam kita buat. Kita bila meniaga marketing kita macam ni. Dia tak nak marketing macam kita. Dia tak nak guna TikTok, Facebook. Dia nak buat cara dia. Cara tradisional. Pakai speaker panggil orang. Mari beli, mari beli. Saya tak boleh kata dia tak bijak atau sebagainya. Tetapi dia pilih cara yang dia selesa. Dia tak nak pilih cara kita. Maka kita tidak boleh mencemuhnya, merendah-rendahkannya. Yang penting dia ikut sunnah Rasulullah dengan ikhtiar dia. Kadang-kadang dia dengan cara dia dapat banyak. Kadang-kadang dengan cara dia. Kita dengan cara kita dapat macam apa yang Allah tentukan. Anas bin Malik pernah menceritakan ada seorang badui datang jumpa Nabi SAW. Lalu dia kata, ya Rasulullah, unta ni saya nak ikat dulu ke atau saya cukup bertawakal? Lalu kata Nabi SAW, iqilha wa tawakkal. Ikat dulu baru tawakal. Berarti Nabi SAW tak ajar kita tawakal tanpa ikhtiar. Tetapi Rasulullah juga tak ajar kita bergantung pada ikhtiar. Ia cuma satu cara untuk kita buang ego kita. Tetapi kalau sekiranya kita cuma diajar tawakal tanpa ikhtiar, semua orang jadi sombong. Jadi sombonglah kita sebab tak buat apa-apa. Dia jadi sombong, duduk rumah, nanti rezeki datang lah tu. Sombong. Dia tawakal ada. Kerana itu yang Allah perintahkan. Bukan dia ambil upah ternak kambing 2 hari, 3 hari, 10 tahun. 10 tahun dia kerja, ternak kambing. Yang merupakan mas kahwin kepada isterinya. Kahwin 10 tahun. Ternak kambing, dapat upah. Makan, minum dan sebagainya. Ini Nabi Allah Isa AS, ibunya Maryam kait baju, Nabi Isa bawa ke pasar dan jual. Ini Nabi Allah Ibrahim ternak lembu, jual lembu. Nabi Allah Ibrahim jual lembu. Ternak kambing, jual kambing. Ini Nabi Allah Zakaria mengambil upah membina rumah. Nabi Allah Zakaria AS seorang kontraktor. Dia buat rumah orang. Dia pandai buat rumah. Dia ambil upah buat rumah. Hatta Nabi kita SAW mengambil upah menternak kambing. Dan sebab itu berniaga. Untuk tunjukkan bahawa usaha kesempurnaan tawakal. Seorang yang tidak berusaha maka akan ada cacat tawakalnya. Bohong pada tawakal. Tapi seorang yang berusaha dan tidak bertawakal, buruk pada akidah dia. Rosak iman dia. Jadi ini benda yang disebut antara amalan hati dengan amalan anggota badan. Maka Rasulullah suruh ikatlah dulu. Lepas tu barulah kamu tawakal pada Allah. Kata Ibrahim Khawas, barang siapa benar tawakal pada dirinya, maka benarlah tawakalnya pada orang lain. Apa maksudnya? Tuan-tuan sekalian, kita kalau jujur daripada diri kita, maka kita benar akan jujur pada orang lain. Kita kalau ikhlas pada diri kita, kita juga akan ikhlas dan muamalah pada orang lain. Kita kalau benar-benar malu pada Allah, pada diri kita, maka kita benar-benar akan malu pada Allah bila berhubungan dengan orang lain. Maka maksud tawakal biar kita sendiri jujur dan tawakal pada urusan kita sendiri. Sebelum kita bercerita tentang bila mana kita bermuamalah dengan orang. Tetapi bila kita buat urusan kita sendiri, kita jangan tengok kekuatan kita, kebijaksanaan kita, kepandaian kita. Ini semua datang dari Allah. Ni kita tanam pokok, subur pokok. Tengok tangan lah. Tangan sejuk ni. Tangan daripada kutub utara. Sejuk.
Tanah apa pun tumbuh. Jangan sombong sangat. Walaupun tanang tu hidup, bukan maksud tangan kamu baik. Kamu ikhtiar macam Allah suruh. Dan Allah yang tumbuhkan. Bagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Kami yang tumbuhkan tumbuh-tumbuhan ini. Kami yang suburkan tumbuh-tumbuhan ini. Bukan kamu. Dan bila mana kita berurusan dengan orang pula, tak ada urusan kita. Kita menafikan kepandaian kita. Kebijaksanaan kita. Ini semua dari Allah. Bila kita berurusan dengan orang pula, maka kita tak bergantung pada orang. Kita tak kata hanya dia je boleh tolong kita. Hanya dia je boleh gembirakan kita. Hanya dia saja yang boleh selesaikan masalah kita. Tidak. Allah. Allah. Maka walaupun kita berurusan dengan dia, tapi hati kita dengan Allah. Bukan dia. Saya berurusan dengan doktor dalam merawat saya. Tapi hati saya dengan Allah, yang menyembuhkan Allah. Habis saya jumpa doktor sebagai satu ikhtiar yang Allah suruh. Supaya wujud muamalat. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. Ya ibadallah tadawu. Wahai hamba-hamba Allah, berobat kamu, berobat. Okay, kita lihat dari sudut kesinambungan antara ikhtiar kita dengan antara tawakal kita. Kata Bishr, bohong seorang berkata, saya tawakal pada Allah. Tetapi bila dia dapat sesuatu yang tidak bertepatan hawa nafsunya, dia tak boleh terima. Tentang apa maksud tawakal? Kita terima apa sahaja yang Allah tentukan. Sebab tu bila kita menyebut tentang asas tawakal ini, para ulama bina satu jaluran dalam kita memahami asas tawakal sehinggalah kita mencapai apa yang kita nak kehendaki. Yang pertama ialah iman kita kepada qadar dan qadar. Tentu kita dah tahu semua benda Allah tentukan. Iman kita pada qada dan qadar itu perlu terus menetap dengan kukuh di hati kita. Apa berlaku hari ini, esok lusa, tahun ni, tahun depan, ini semua dalam ilmu Allah dan ketentuan Allah. Pegang pasak betul-betul benda ni. Kalau hari ni saya meniaga untung ke rugi, ni qada Allah. Kalau hari ni saya sihat atau sakit, ini ketentuan Allah. Kalau hari ni saya naik dan saya jatuh, ini ketentuan Allah. Kalau hari ni berlaku itu dan berlaku ini ketentuan Allah. Ini pertama. Yang kedua, at-tafwid. Apa pun kita serah pada Allah. Bagi tafwid. Allah Ta'ala menyebut kata-kata seorang Nabi. Dan ini kata-kata semua orang beriman. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku serahkan urusanku pada Allah. Tentang kita serah pada Allah. Apa maksud serah pada Allah ni? Tentang apa pun yang Allah takdir untuk kita itu baik. Dalam hadis Nabi kata apa? Ma qadallahu laka qadaan illa kana khairan laka. Tidak Allah Ta'ala putuskan sesuatu ketentuan kepadamu melainkan dia baik. Baik. Tentang ilmu kita tak boleh nilai baik sesuatu dengan mutlak. Ilmu kita atau kita menilai baik tak baik berdasarkan pengalaman kita, pengalaman orang, ilmu kita, ilmu orang, pandangan kita, pandangan orang. Tapi hakikat tak begitu. Macam saya katakan dulu, tuan-tuan cita-cita nak jadi apa? Dulu. Cita-cita nak masuk universiti. Sebab semua orang bercakap high universiti. Ibu kita seorang tak masuk universiti. Sedih tak hari tu? Sedih sangat. Geng saya semua masuk universiti dapat tawaran. Saya tak dapat tawaran. IPTA tak dapat, IPTS pun tak dapat. Kita rasa hinanya kita hari tu kerana tak dapat masuk U macam orang lain masuk. Tiba-tiba kita lihat benda ni yang baik. Yang masuk U tu semua balik keluar kerja dengan kita. Kalau kita tak ada masuk U, kita pun bisnes lah. Yang masuk U keluar tak ada kerja. Tanya ada kerja kosong ada. Pegawai pemasaran ada ni. Kerja dengan kita. Akhirnya kita lihat tak hikmahnya. Ramai mana orang yang saya katakan dia punya cita-cita. Dia begitu teruja dengan, obses dengan cita-citanya. Akhirnya ditinggalkan cita-cita dia. Mana orang dulu kerja nak jadi cikgu, sampai masa nak berhenti. Berhenti cikgu. Ramai mana yang kerja, yang berfikir nak jadi doktor. Tak sekali berhenti doktor. Dia seorang anak murid saya. Nak jadi sangat doktor. Nak jadi ni, belajar untuk jadi doktor. Tapi dapat tawaran pergi ke US, ambil bidang, jadi programmer. Daripada Amerika telefon saya.
Sedih sebab tak dapat tahu orang doktor. Saat saya dapat ni, bagian jadi programmer. Tapi saya tak nak, saya nak tukar juga nak jadi doktor. Dengan izin Allah dia boleh tukar. Balik daripada US balik. Ambil bahagian perubatan. Dan berjaya. Lepas tu dia berhenti jual insurans pula. Berhenti. Saya jumpa dia. Doktor, mana? Saya dah tak ada doktor. Habis jadi apa? Jual insurans. Ni orang yang bercita-cita kuat untuk jadi doktor. Pindah universiti. Last sekali jual insurans. Itu tak masuk dalam jadual dia tu. Itu sebagai contoh kehidupan. Saya bukan kata kat dia ini contoh kehidupan. Ini juga berlaku pada saya, pada tuan-tuan. Sebab itu saya katakan serah pada Allah yang baik, bukan kita. Kita fikir dulu nak kahwin dengan anak Tok Guru. Nak kahwin dengan anak Tok Guru. Tapi Allah nak beri kita kahwin dengan orang biasa je. Kenapa? Itu jauh lebih baik untuk kita. Yang ni dulu fikir nak kahwin dengan artis. Misalnya. Tunggu dia. Semua filem artis tu dia tengok. Sebab apa nak kahwin? Sambil tengok, sambil jampi mentera. Dia jatuh cinta ni. Tak dapat-dapat. Kahwin orang sebelah rumah. Rupanya isteri dia juga artis, berlakon dalam rumah. Kuat berlakon. Okey dah tu dapat artis juga. Artinya tuan-tuan sekalian, yang kita duk tengok sesuatu yang kita anggap baik, itu cuma nafsu kita. Hakikat Allah lebih tahu apa yang baik untuk kita. Siapa yang jodoh baik untuk kita. Anak yang mana baik untuk kita. Ujian yang mana baik untuk kita. Sebab itu kita jangan pilih ujian. Dan kita juga jangan lari dari ujian. Jangan usah. Kenapa dia diuji macam tu, tak diuji macam ni. Tentang kita tak ada hak pilih ujian. Dan bila kita diuji, jangan lari dari ujian. Habis buat macam mana? Buat macam Allah suruh lah. Sabarnya, doanya. Belajar daripada ujian. Barangkali ujian ini universiti yang paling bernilai untuk kita. Sehingga dikatakan oleh ahli bijak pandai, setiap ujian ada universiti untuk kamu. Kamu dapat grade dari universiti, kamu orang yang mulia. Tetapi kita kalau masuk universiti, antara cita-cita kita ialah nak keluar dari universiti itu dengan berjaya. Graduasi. Sebenarnya bila kita berada dalam ujian, kita berada dalam universiti kecemerlangan hidup. Tuan-tuan berjaya mengatasi ujian dengan baik. Tuan-tuan akan keluar menjadi orang yang kuat, cerdik, bijak. Dan orang yang kental iman dia. Tapi dengan syarat. Kita keluar universiti sebagai graduasi. Bukan keluar sebab lompat pagar. Saya berjaya juga keluar universiti sebab lompat pagar. Belajar tak habis. Itu tak boleh keluar. Ujian ni jangan duk melompat lari. Ngadak ujian. Setiap ujian adalah Tok Guru kita. Sebab itu Tok Guru kata mereka, Tok Guru sebenar bagi kehidupan ini ialah ujian. Itulah Tok Guru kita. Saya berguru dengan ujian. Sehingga saya menjadi bijak dan matang. Yang berguru tengok orang ni, itu gambaran zahir. Guru sebenarnya ialah ujian. Ujian kita lah guru. Sebab tu tuan-tuan kita pergi sekolah, cikgu ni memang ajar. Tapi cara penapisan kita untuk berjaya ialah ujian. Puasa mingguan ada, bulanan ada, puasa besar ada. Sampailah kita keluar dengan berjaya dengan setiap ujian. Maka ini tentang kehidupan. Baik, tafwid. Yang ketiga, ni dalam jaluran kita nak faham tentang ujian Allah supaya kita dapat redha sungguh-sungguh. Supaya datang tawakal betul. Tawakal betul. Kita nak tawakal asli. Kita tak nak fake tawakal. Tawakal palsu. Cakap mulut tawakal. Tapi bila berlaku apa-apa, dia punya mengadangnya lain macam. Kita tawakal betul pada Allah. Yang saya kata pertama, kita ketahui semua ditentu oleh Allah. Yang kedua, kita serah pada Allah. Yang ketiga, kita tahu di antara nama Allah itu ialah Al-Wakil. Apa maksud Al-Wakil? Ya Wakilu, Ya Wakil. Wakil artinya sebaik-baik wakil. Artinya Allah yang menguruskan untuk pihak kita. Kalau saya sebut semalam, seorang pesakit, dia wakilkan doktor untuk uruskan sakit dia. Kalau kena telan ubat lah. Kalau kena belah lah. Kena bedah-bedah, kena duk uak-uak lah. Dia wakil kita. Kita percaya dengan ilmu dia ada. Tuan-tuan, Allah wakil kita. Bila Allah takdirkan sesuatu pada kita, Allah wakil kita. Kita dah serah kepada Allah. Sebab itu kata ulama tentang makna wakil ini. Kata Imam Al-Ghazali,
Mata radita billahi wakila, wajadta ila kulli khairin sabila. Ketika mana kamu benar-benar redha Allah sebagai wakil kamu, maka kamu akan dapati setiap kebaikan itu ada jalannya. Maknanya Allah akan bawa pada kamu pada satu jalan kebaikan. Tuan-tuan, dalam hidup ni kan kita nak kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Masalah jalannya kita tak tahu. Mana jalan kebaikan? Tak tahulah. Suami yang baik. Saya nak jadi isteri yang baik. Saya nak jadi anak yang baik. Saya nak jadi ahli masyarakat baik. Semua orang nak jadi baik. Jalan ni kat mana jalan? Kadang-kadang kita salah jalan. Ke jalan mati. Kadang-kadang kita salah jalan. Akhirnya tersesat. Nak jadi isteri solihah tapi salah jalan. Tuan-tuan, serahkan pada Allah. Kita akan dapati Allah akan tunjuk setiap jalan baik itu. Mana jalan baik? Sebab kita sekarang meraba-raba cari jalan yang baik untuk hidup kita. Sekaligus jalan ke syurga. Saya kata semua orang dia ada naluri untuk jadi baik. Sebaik-baik orang. Saya nak jadi anggota masyarakat yang baik. Tapi jalan saya salah. Maka siapa yang menyerahkan pada Allah, maka dia akan dapati pada jalan kebaikannya itu ada ruang yang Allah berikan padanya. Dan yang keempat, kata ulama, ialah akhzu bi asbab. Baik, untuk kita dapat satu tawakal yang solid, yang baik, ikhtiar, ambil segala sebab. Ambil sebab. Sebab ni ikhtiar lah, ikhtiar. Tapi ikhtiar saya dah sebut. Dia ikhtiar ni, dia ada dua syarat. Syarat pertama, ikhtiar yang Allah benarkan. Syarat yang kedua, meyakini penyebab utama bukan ikhtiar kita, Allah. Bolehlah nak ikhtiar. Ikhtiar apa yang Allah perintahkan. Bila seorang tu dia nak tenang dalam kehidupan dia, maka dia ikhtiar cara Allah suruh lah. Orang, saya nak tenang, saya pun dengar lagu. Saya nak tenang, saya pun tengok benda ni, benda tu. Itu tak akan tenang. Kamu menambahkan penyakit. Tenang dengan cara ingat Allah banyak-banyak. Dengan berzikir, dengan baca Quran. Dengan berdoa. Itu cara betul. Maka natijahnya pun betul. Yang kelima, kata ulama, doa istikharah. Kita doa istikharah. Bila nak dapat satu tawakal yang baik, saya serah pada Allah. Tapi saya tak tahu satu yang baik, tak baik. Saya memang serah pada Allah. Doa istikharah. Satu doa istikharah ni pilihan. Kita macam ni. Saya nak meniaga tapak A ke tapak B. Saya memang tawakal pada Allah, mana-mana pun baik. Tapi untuk menenangkan jiwa kita ni, kita pun istikharah. Buat solat istikharah. Ya Allah, kalau tempat ini lebih baik untuk duniaku, agamaku, kesudahan urusanku, engkau mudahkan tempat ni. Maka Allah pun tunjuk tempat ni lebih baik. Tentang saya memang tawakal tentang urusan hidup saya. Tapi saya istikharah, mana satu yang baik? Saya nak sambung belajar ke atau saya nak sambung kerja? Nak terus kerja atau nak sambung belajar? Dua-dua saya bertawakal pada Allah. Tapi nak dapat tawakal yang betul, saya istikharah. Ambil wuduk dengan sempurna, solat 2 rakaat. Istikharah ni bukan solat 1000 rakaat, 2 rakaat je. Baca kuliah, baca qul huwallah. Lepas Fatihah. Allah tak ajar kita istikharah, baca Al-Baqarah, baca Ali Imran. Seorang pun tak istikharah. Jadilah Ustaz. Dengar surah Al-Baqarah panjang sangat, terus jadilah. Tak, Allah bagi surah pendek je kita baca. Baca Al-Kafirun, baca qul huwallah. Ini kita dendang setiap hari surah ini. Sudah tu doa, ya Allah, kalau ini baik untukku, agamaku, kesudahanku, maka takdirkan untukku, permudahkan untukku, berkatilah ia. Maka Allah pun tunjuk. Maka selepas itu tuan-tuan, tawakal kita sempurna. Tawakal yang tak akan ada rasa keluhan. Ini memanglah sebut tawakal, tapi bila dapat, marah-marah lagi. Saya tawakal, Ustaz, dapat apa pun okey. Tiba-tiba dapat tak macam kita nak. Kenapa macam ni? Tadi kata tawakal. Bila dapat, nampak macam terbalik je awak ni. Macam tak ada akal pula. Patut tawakal ke tak ada akal? Ini bukan orang tawakal. Yang cakap saya serah pada Allah. Tapi bila dapat, dia punya marah, dia macam tak ada akal. Ini bukan tawakal, ini tak ada akal nama dia. Jadi kalau nak supaya kita punya
kemampuan untuk menerima segala ketentuan Allah itu berbeza-beza. Tak kuat. Ada orang dia kuat. Dia terima, kuat. Okey. Saya senyum. Ada orang dia tak kuat. Yang tak kuat ni kita pun nak bagi booster pada dia. Booster. Dia tak kuat, bagi booster. Yang tak kuat jalan, kita bagi tongkat. Yang tak kuat jalan, kita bagi dia kursi bergerak. Biar dia dapat berjalan selaju kita. Maka booster bagi orang ni istikharah. Istikharah. Supaya nanti awak dapat apa pun awak tenang. Dalam takdir Allah SWT. Kemudian akhir sekali, dan mendapat kesempurnaannya, mengetahui bahawa tawakal ini adalah keimanan pada Allah. Tahu tawakal ini adalah alamat keimanan. Kita orang beriman, dia beriman. Maka tawakal itulah kembar bagi iman. Jangan dipisahkan. Ikut mana pun saya serah kat Allah. Sebab saya orang beriman. Hanya orang tak beriman saya yang tak tawakal. Sebab itu Allah sebut dalam banyak ayat. Wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Hanya pada Allah orang beriman menyerahkan diri. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka, mereka berserah diri. Dan ini kesimpulan jalan yang kita nak untuk mendapat tawakal yang baik. Kata Yahya, bila beliau ditanya, bila seorang dianggap benar-benar bertawakal? Kata dia, bila direda, direla Allah Ta'ala sebagai pengganti dia. Artinya, Allah yang pilih untuk dia. Karena kita kan, bila kita tahu seorang tu bijak, mahir, bagus. Contoh pergi kedai makan je. Nak kedai makan. Nak order apa? Kita pun tak kerti nak order semua bahasa Itali pula ke. Mana pandai. Kita tahu sepatah. Spaghetti itu lain. Yang lain semua tahu. Olio ke, agio ke. Ini makanan Itali. Mana kita makan. Kita biasa mi goreng je. Mi goreng, alu kecil. Mi goreng besar, kasar. Tengok menu Itali. Kita tahu kawan kita. Ni dah biasa kedai tu. Tuan-tuan kata apa? Awak tolong order untuk saya. Dia kata, habis nak makan apa? Awak makan apa, saya makan. Kita percaya dia pilih untuk kita. Sebab dia tahu. Akhirnya dia pun pilih. Oh, kita tengok, sedap yang awak makan. Sedap yang awak pilih. Dan kalau kita pergi, kita pilih yang tu je. Tunjuk ini, yang ni. Yang macam saya makan semalam, order, cara order. Awak nak makan apa? Yang makan semalam. Dan kalau kedai tu memang 5 orang je pelanggan, mungkin dia ingat. Kalau kedai tu 1000 pelanggan, dia tak akan ingat. Ya, orang ni tak kerti nak order, dia terpaksa telefon kawan dia. Itu contoh. Allah dah pilih untuk kita. Kita hidup ni kita tak tahu mana satu baik. Kita jangan pernah, kita dah sebut selalu, jangan pernah nak samakan kita dengan orang lain. Kita lain. Kita ada jalan kita sendiri. Setiap orang ada jalan dia. Yang ni jalan yang dia lalui bujang. Dia bujang sampai dah bertemu Allah. Itu baik untuk dia. Yang ni jalannya ialah kahwin. Kahwin sampai dia bertemu Allah. Yang ni jalannya mungkin jadi duda. Sampai dia jumpa Allah. Yang ni jalannya ialah poligami. Sampai dia jumpa Allah. Yang ni jalannya dia gitu begini. Semua orang, jangan pernah fikir kita perlu sama dengan dia. Allah dah tetapkan jalan kita. Yang penting jalan itu Allah redha, Allah suka, Allah sayang. Ada orang yang jalannya umur 40 tahun dia habis. Ada yang 50 tahun. Ada yang 60 tahun tak habis-habis lagi. Ada yang 70 tahun. Tak payah tanyalah dia makan apa, itu jalan dia. Pakcik makan apa sampai umur 70 ni? Atau ada bela hantu jenis apa panjang umur. Dia pun nak bela juga lah, dia panjang umur. Tuan-tuan tak perlu tanya orang tu umur ni panjang sebab apa. Sebab itu jalan dia. Untuk sampai pada jalan Allah, dia mungkin 80 tahun baru sampai. Kita 60 tahun dah sampai. Ada 50 tahun dah sampai. Jangan samakan umur kita dengan dia. Sebab itu tuan-tuan jangan terujalah dengan orang tu umur sekian-sekian. Masing-masing ada cara kaedah yang Allah beri. Saya tak teruja kalau saya dengar orang tu umur 100 tahun. Itu jalan dia. Dan kita pun tak rasa kesian orang yang umur 20 tahun dah mati. Itu jalan dia. Dia dah 20 tahun baru nak masuk you. Mati. Allah ambil dia. Kita jangan meletakkan diri kita sama macam orang lain. Dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita lah. Yang penting kita faham makna syariatnya. Dan kita buat syariatnya. Bagaimana laluan kita? Kita wakilkan Allah. Serahkan pada Allah SWT. Sebab itu bila seorang meletakkan Allah sebagai wakilnya, maka dia akan rehat dan tenang. Ibrahim Khawas cerita, satu hari saya pergi padang pasir,
nak masuk bandar, Badui panggil saya, "Hey, Khawar, saya Ibrahim. Tawakal duduk dengan kami, bukan pergi bandar. Sebab kalau kamu pergi bandar, mudahnya makan minum. Kat sini susah makan minum dan kamu belajar tawakal." Tuan-tuan, kadang-kadang kita untuk mendapat suatu nilai dalam kehidupan, kita perlu lalui latihan. Latihan. Kita duduk kat bandar, segala-galanya mudah. Mudah bagi kita. Maka di situ kadang-kadang tawakal kita lemah. Pergi kat kampung. Kat kampung kena karai air. Karai air ni. Pakai telaga. Di situ kita mula rasa kesusahan untuk lebih kuat tawakal kita. Kita biasa makan senang. Tiba-tiba kita pun pergi camping. Pergi kemah, pergi tangkap ikan. Baru kita tahu susah dapat ikan. Susah. Tapi ada tawakal. Untuk dapat seekor ikan tu. Untuk kita doa, tawakal pada Allah. Untuk melatih diri tawakal. Akhirnya kita belajar tawakal. Kadang-kadang kita perlu lalui kesusahan dalam hidup. Untuk kita belajar makna tawakal. Sebab itu kata Badui ini pada Ibn Khawas. Kamu kalau duduk kat bandar, tawakal tak kuat. Mari kat kami duduk kat kami padang pasir ni. Tiba-tiba ribut, tiba-tiba hujan. Tawakal kamu pada Allah tu kuat. Berarti tuan-tuan sekalian, kadang-kadang saya sebut tadi, latihlah diri untuk mendapat kekuatan tawakal. Contoh, kita duduk biasa kenyang, cuba puasa. Melatih diri rasa lemah. Melatih diri rasa rupanya saya tak sekuat sangat. Lama ni masa tengah kenyang rasa nak pukul semua orang. Bila kita puasa, boleh kita tahu lemah. Rupanya kita tak dapat satu hari tak makan, begini lemah kita. Macam mana kalau kita tak ada makan sebulan bang kali? Maka kita latih. Kita cuba latih bangun qiyamul lail. Untuk melatih ikhlas kita pada Allah. Selama ni semayang depan orang, memanglah nampak semangat. Cuba bangun qiyamul lail. 3 pagi, solat seorang diri. Dan keadaan bini kita berdengkur lagi. Untuk kita latih keikhlasan. Kadang-kadang kita kena sedekah tanpa orang tahu. Memanglah kita ikhlas. Tapi kadang-kadang sedekah tanpa orang tahu. Nak latih ikhlas kita. Kita rasa tak, orang tak tahu ke aku sedekah ni. Nak latih. Biarlah orang tak tahu pun Allah tahu. Kita sorok-sorok sedekah. Tak ada orang nampak. Maka ini cara kita latih. Dan Ibn Khawas, Badui ni tegur dia, kenapa kamu tak duduk je kat padang pasir? Sehingga terbina tawakal, boleh pergi bandar. Ni kalau kamu tu ke bandar, tawakal kamu akan kurang. Macam saya sebut anak-anak kita lah. Kalau anak-anak kita perak dia duduk asrama. Untuk dia latih diri dia disiplin. Dia duduk rumah tidur tak reti bangun. Makan tak reti berhenti. Gaduh dengan adik-beradik dia. Usik adik tu, usik adik ni. Kita pun sumbat duduk asrama. Akhirnya dia latih apa? Disiplin bangun sendiri. Kemas cadar sendiri. Lipat kain sendiri. Basuh baju sendiri. Belajar hormat kawan-kawan dia. Ajar disiplin bangun tidur awal. Buat berperkara manfaat. Bila dibalik semula pada kita, kita mula nampak. Walaupun dia tak mungkin bawa disiplin asrama 100%, tapi nampaklah 20% tu ada. Nampak, cuma bab tidur, qadha balik. Kenapa dia tidur banyak? Asrama tidur sikit tu kita qadha balik. Qadha 4 hari tidur. Anak-anak duduk asrama ni, tanyalah mak-mak yang ada anak asrama. Dia qadha balik. Tapi paling kurang, kita tengok sebahagian disiplin dia ada. Kita hantar lagi dia. Lalu dibina disiplin dia. Kita kalau kita tengok budak-budak kecil lagi dah masuk universiti. Saya masa duduk Mesir ada seorang budak. Umur 12 tahun belajar kat Mesir. Saya tanya budak ni. Awak ni pandai masak? Jadi saya cuma reti masak air. Masak air. Saya tanya ayah awak siapa? Dia pun sebutlah nama ayah dia. Orang kaya. CEO sebuah syarikat. Orang berjawatan besar. Kaya. Kenapa ayah hantar awak sini? Sebab ayah kami ajar kami jangan senang. Supaya kami susah. Dia ajar kami susah. Walaupun dia duduk kat Kuala Lumpur kaya. Tapi ayah dia saja nak suruh ajar dia susah. Duduk Mesir. Tumpang abang-abang senior. Masak sendiri. Kita kalau duduk Mesir tuan-tuan. Saya lah pengalaman saya. Kita ada jadual masak. Duduk bujang 6 orang. Hari ni yang ni masak ni. Yang ni masak ni. Yang ni masak ni. Nasib lah masak tak sedap pun. Nak jimat duit. Itu kita ada berdikari. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok ni orang lelaki ni.
yang biasa makan mak masak. Tapi bila duduk asrama, bila duduk luar negara, dia pandai masak. Dia pandai masak, dia pun belajar. Baru dia tahu susahnya masak. Dan barulah dia tahu kenapa mak dia bila masak, mak dia tak makan masakan dia. Tak selera. Dengan anyir ikan, anyir ayam. Bila dia masak, boleh tahu dia tak boleh makan apa yang dia masak. Di situ dia memahami dalam disiplin hidup. Sebab itu kadang-kadang kita kena ajar disiplin hidup. Supaya nilai iman itu ada dan bertambah. Kualitinya juga meningkat. Sebab itu Badui ini nasihat kepada Ibrahim Khawas. Kalau kamu duduk pandang pasir ini bagus. Supaya dapat membina takwa. Dapat membina tawakal yang sebenar. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.